Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung untuk sesi PDPC kita. Hari ini saya akan terangkan tentang ekonomi kapitalisme di England. Sebelum ini saya telah jelaskan tentang ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat. Okay, tajuk ini adalah sebahagian daripada tajuk dalam tema 3, iaitu berkaitan dengan perkembangan ekonomi pada abad ke-16 hingga ke-20, khususnya di England dan Amerika Syarikat. Okay, kalau kita lihat pada peta, kita berada kepulauan British di sini. Okay, di sinilah terletaknya England. Kapitalisme merujuk kepada 5 perkara. Kapitalisme itu asal daripada perkataan capital, iaitu modal. Jadi perkara yang pertama dalam kapitalisme adalah pengumpulan modal. Jadi siapa yang memiliki modal? Biasanya yang memiliki modal ini adalah usahawan yang memulakan sesuatu kegiatan ekonomi. Itu yang pertama, mesti ada modal. Syarat yang kedua, kebebasan ekonomi. Dalam kapitalisme tidak ada campur tangan kerajaan dari segi memilih tempat, dari segi melabur berapa banyak yang hendak dibuat, dari segi modal dan sebagainya. Itu tidak ada berlaku campur tangan kerajaan. Ini yang dikatakan sebagai kebebasan ekonomi. Yang ketiga, hak milik persendirian. Okay, kapitalisme berasaskan kepada hak milik persendirian, iaitu hak milik individu itu sendiri sebagai usahawan yang melaksanakan ataupun menjalankan sesuatu kegiatan ekonomi. Syarat yang keempat adalah kebebasan pasaran dan perniagaan. Okay, itu adalah pasaran bebas. Okay, pasaran itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jadi usahawan boleh membuka apa sahaja jenis perniagaan, membuka kilang dan sebagainya, asalkan dia tidak melanggar undang-undang dan dia bertujuan untuk memenuhi pasaran dan dia akan memperoleh semaksimum keuntungan. Okay, itu adalah perkara yang keempat dalam kapitalisme. Dan yang kelima, perkara yang penting dalam kapitalisme adalah dari segi keuntungan. Okay, keuntungan yang maksimum. Maksudnya usahawan, siapa yang memiliki modal tadi, siapa yang melabur tadi, siapa yang memiliki sesuatu perniagaan, dia bebas untuk memperolehi keuntungan sehingga syarat tidak melanggar undang-undang negara tersebut. Okey, itu adalah kapitalisme. Okey, ini 5 ciri kapitalisme yang telah wujud di England pada waktu itu, membolehkan mereka menjadi kuasa kapitalis dari segi ekonomi. Kapitalisme juga merujuk kepada perubahan ekonomi yang berasaskan kepada perubahan daripada kegiatan ekonomi yang asas seperti pertanian kepada ekonomi yang baru, iaitu industri. Okay? Ini membawa kepada perkembangan dalam kegiatan pertanian, penternakan, pengangkutan, pertambahan penduduk, perdagangan dan juga perindustrian itu sendiri. Okay? Ini semua adalah ekonomi kapitalisme. Okay, apa yang bila kita katakan tentang perkembangan ekonomi kapitalisme, ini dia akan merangkumi perkara-perkara ini yang akan berkembang, okay, yang membawa kepada kemakmuran ekonomi sesebuah negara. Perkembangan ekonomi kapitalisme di England disebabkan oleh beberapa faktor. Contoh yang pertama, disebabkan wujudnya kegiatan perdagangan secara besar-besaran. Ini disebabkan oleh kemajuan yang dicapai dalam revolusi pertanian dan revolusi industri yang membolehkan usahawan-usahawan memiliki modal yang mencukupi untuk menjalankan perniagaan dalam skala besar, okay, ataupun giant industri. Okay. Ini yang membawa kepada perkara pertama yang membawa kepada perkembangan ekonomi kapitalisme. Okay. Perkara yang kedua disebabkan oleh kemajuan yang dicapai dalam kegiatan pertanian dan juga industri. Ini kedua sektor ini sangat penting dan saling berkaitan yang menyebabkan ekonomi yang berasaskan modal ini berkembang dan maju pada waktu itu. Dan yang ketiga disebabkan oleh kerana adanya hasil pertanian, hasil industri, maka berbagai barang perbuatan dihasilkan, maka berlakulah apa yang dikatakan sebagai perdagangan antarabangsa. Jadi perdagangan antarabangsa ini penting sebagai satu faktor utama yang membawa kepada perkembangan ekonomi kapitalisme. Okay, ini di mana negara-negara industri, negara-negara ini boleh menghasilkan pelbagai barangan untuk dipasarkan di pasaran antarabangsa. Dan faktor yang keempat adalah kalau kita lihat di England ini, mereka memiliki bahan mentah
dan sumber kuasa yang mencukupi. Bahan mentah yang utama pada waktu ini adalah besi dan juga arang batu. Jadi besi itu membolehkan pelbagai industri yang berasaskan besi boleh berkembang pada waktu itu. Ini menjadi asas kepada perkembangan kapitalisme. Dan satu lagi adalah sumber tenaga. Pada awalnya sumber tenaga dalam perkembangan ekonomi kapitalisme di England ini adalah berasaskan kepada bahan api yang berasaskan kepada arang kayu, kemudian arang batu, dan apabila minyak ditemui, maka ekonomi kapitalisme ini semakin berkembang dan semakin maju. Itu adalah antara faktor penting yang membawa kepada perkembangan ekonomi kapitalisme di England. Dan England memiliki semua aset-aset ini, semua perkara ini yang membolehkan mereka menjadi satu kuasa kapitalisme pada waktu itu. Faktor-faktor berlakunya revolusi industri di England. Sebab perkembangan revolusi industri itulah yang membawa kepada perkembangan ekonomi kapitalisme di England. Seperti yang saya terangkan sebelum ini, ada 6 perkara berkaitan dengan perkembangan England sebagai sebuah kuasa industri. Pertama, dia memiliki modal untuk melabur dalam kegiatan pengeluaran, khususnya dalam bidang industri. Modal yang mencukupi tadi diperolehi daripada kemajuan yang dicapai dalam industri pertanian, misalnya dari sektor pertanian, dan juga industri di peringkat awalnya. Ini telah menyebabkan kegiatan industri di England itu berkembang. Satu. Yang kedua, disebabkan oleh wujudnya tanah jajahan dan kawasan-kawasan baru untuk pasaran barangan-barangan kilang yang dihasilkan di England. Yang ketiga, England seperti yang saya katakan tadi, mereka memiliki bahan mentah seperti biji besi, arang batu, yang ini membantu mereka dalam memajukan kegiatan industri mereka. Ditambah lagi dengan keupayaan mereka memiliki tanah-tanah jajahan di luar daripada kepulauan British yang memudahkan mereka untuk mendapatkan bahan mentah yang banyak, murah dan berterusan, serta membolehkan mereka memasarkan barangan mereka nanti setelah hasil kilang dihasilkan. Yang keempat, kekuatan yang ada pada England adalah mereka memiliki tenaga buruh yang banyak disebabkan oleh berlakunya migrasi dari dalam ataupun dari luar. Buruh-buruh di ladang juga boleh bekerja di sektor industri, disebabkan peluang pekerjaan di ladang itu dah semakin kurang apabila jentera digunakan. Dan ditambah lagi dengan kemasukan buruh-buruh asing daripada luar, daripada kepulauan British, daripada negara Eropah yang lain, ini telah menjadikan industri di England itu berkembang. Dan satu lagi faktor penting yang membawa kepada perkembangan industri di England adalah kemajuan dalam sektor perkapalan. Kegiatan perkapalan sangat penting pada waktu itu, khususnya untuk memajukan kegiatan perdagangan. Kapal-kapal ini digunakan untuk mengangkut bahan mentah daripada tanah jajahan British yang lain, dan juga untuk membawa barang-barang kilang untuk dieksport ke pasaran antarabangsa. Jadi sektor perkapalan ini berkembang sesuai dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang perkapalan oleh syarikat-syarikat kapal di British itu sendiri. Misalnya syarikat India Timur Inggeris telah berjaya membina, memajukan sektor perkapalan dengan baik sekali. Dan satu lagi adalah yang terakhir adalah kedudukan geografinya yang sangat strategik, kerana kepulauan British ini adalah terdiri daripada rangkaian pulau-pulau, jadi menjadi tempat yang sesuai untuk dibina pelabuhan. Pelabuhan ini biasanya berdekatan dengan kilang-kilang, berdekatan dengan kawasan pertanian, bandar-bandar industri dan sebagainya. Ini memudahkan barang-barang ini dihantar ke pelabuhan untuk dieksport ke tempat lain, dan juga untuk membawa bahan mentah ke pelabuhan-pelabuhan, dan dari pelabuhan dibawa ke kilang-kilang berhampiran dengan pelabuhan-pelabuhan utama. Jadi kedudukan geografi itu memberi advantage kepada kedudukan England sebagai kuasa kapitalisme. Perkembangan kegiatan kapitalisme kita boleh lihat dari segi perkembangan bidang pertanian ataupun sektor pertanian. Sektor pertanian terus berkembang berdasarkan kepada modal. Contoh, kaedah pertanian baru diamalkan di England, berjaya meningkatkan hasil pengeluaran. Antara kaedah baru yang digunakan ialah sistem tanah berpagar ataupun atah permagaran tanah awam, menggantikan sistem tanah lapang ataupun tanah rang. Sistem tanah berpagar ini, mengikut akta ini, sesiapa saja yang mengatakan tanah itu miliknya mesti dipagar.
Okay, mengikut Parlimen British. Bila dipagar, biasanya yang boleh pagar ini, pagar itu melibatkan kos. Jadi yang mampu untuk membina pagar di tanah milik mereka adalah tuan-tuan tanah yang kaya, yang ada modal. Saya kata inilah kapitalis. Okay? Ini yang membolehkan mereka menguasai lebih banyak kawasan pertanian dan membuka kawasan-kawasan pertanian secara ladang, dalam kawasan ataupun skala yang lebih besar. Yang kedua, dalam bidang pertanian, bila kita kaitkan dengan kegiatan ekonomi kapitalis, disebabkan mereka memiliki modal, maka mereka boleh mengusahakan kegiatan pertanian itu secara besar-besaran dengan menggunakan mesin atau jentera, seperti jacktro tool, mesin penggali lubang dan penabur benih. Jadi penggunaan mesin ini telah memajukan lagi kegiatan pertanian di England akibat daripada perkembangan ekonomi kapitalisme. Selain daripada itu, apabila sistem tanaman bergilir diperkenalkan, misalnya di kawasan ladang Norfolk ni, telah membolehkan satu kaedah pertanian yang efisien, yang lebih cekap, yang memberikan hasil yang banyak serta menjaga dari segi yang dikatakan sebagai nutrien yang cukup untuk perkembangan pertanian. Satu lagi membolehkan sektor pertanian ini berkembang disebabkan oleh kegiatan ekonomi kapitalisme kerana berlakunya sistem pengurusan yang baik dalam bidang pertanian. Itu yang dipanggil sebagai sistem ladang. Sistem ladang ini membolehkan pertanian itu diusahakan secara besar-besaran dalam skala yang besar, lebih daripada 100 ekar mungkin. Jadi sistem ini memudahkan ataupun membolehkan petani-petani mendapat untung yang banyak, sebab mereka dapat usahakan secara besar-besaran. Semua ini boleh dilakukan jika mereka memiliki modal. Sebab tu kita kaitkan dengan perkembangan pertanian ini dengan perkembangan kegiatan ekonomi kapitalisme yang berasaskan modal. Kalau orang biasa yang tidak memiliki modal, sudah pasti dia tidak boleh menjalankan kegiatan pertanian secara besar-besaran ini ataupun memenuhi kriteria sebagai seorang usahawan kapitalisme. Dan biasanya dalam industri ataupun kegiatan pertanian secara besar-besaran ini, untuk menghasilkan hasil yang banyak, mereka perlu menggunakan baja-baja tiruan, racun dan sebagainya untuk memastikan kualiti pertanian yang baik, hasil yang baik, untuk memaksimumkan keuntungan. Itu yang dikatakan sebagai ekonomi kapitalisme. Salah satu kaedah yang digunakan adalah sistem penggiliran, di mana tanah digilirkan. Satu daripada 3 bahagian tanah itu digilirkan dari segi jenis pertanian yang dijalankan. Contohnya tanaman kekacang dengan gandum dan juga tanaman-tanaman lain untuk mengekalkan kesuburan tanah. Selain daripada menggunakan baja asli, mereka juga menggunakan baja-baja tiruan, racun serangga dan sebagainya, untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dari segi pertanian. Jadi semua masalah ini dapat diatasi kerana mereka memiliki modal yang banyak, untuk memajukan sektor pertanian. Jadi sudah pasti pertanian itu mampu memberi pulangan yang baik, seimbang dengan perkembangan ekonomi kapitalis yang mementingkan keuntungan semaksimum yang mungkin. Selain daripada itu, kaedah pembesaran ternakan turut diperkenalkan. Misalnya kaedah yang diperkenalkan oleh Robert Beckwell, berjaya menemukan teknik baru untuk mempercepatkan proses pembesaran ataupun pertumbuhan ternakan. Ini membolehkan petani-petani ataupun penternak mendapat hasil yang baik, hasil yang banyak, dan ini memberi keuntungan kepada mereka dengan kos yang rendah. Perkembangan kegiatan ekonomi kapitalisme juga kita boleh kaitkan dengan perkembangan jaringan pengangkutan. Seperti saya terangkan sebelum ini, pengangkutan itu merangkumi pengangkutan darat, pengangkutan air dan juga pengangkutan udara. Jadi apabila ekonomi kapitalis berkembang, mereka memiliki modal yang mencukupi untuk memajukan. Salah satunya adalah jaringan pengangkutan. Bila berlaku revolusi industri, keperluan kepada perhubungan dan pengangkutan yang baik ini, terutamanya perkembangan jalan raya, jalan kereta api, syarikat perkapalan, semua ini membolehkan hasil-hasil pertanian dibawa daripada kawasan pertanian ke bandar-bandar yang memiliki kilang-kilang industri untuk
memproses, menghasilkan barangan daripada produk-produk pertanian, dan mereka juga boleh memajukan hasil-hasil pertanian tadi untuk mendapat keuntungan yang lebih dan menghasilkan barangan yang baru, pelbagai barangan dalam sektor pembuatan, dan semua hasil dan barangan yang ini boleh dipasarkan ke pasar antarabangsa melalui syarikat-syarikat perkapalan, melalui disebabkan oleh perkembangan kemajuan yang dicapai dalam sektor pembinaan kapal, misalnya kapal yang besar, kapal yang mampu untuk berlayar dengan cepat dan selamat sampai ke destinasi dengan kos yang paling murah. Itu yang membawa kepada perkembangan jaringan pengangkutan, sama ada darat ataupun pengangkutan air. Perkembangan sistem pengangkutan termasuk melibatkan penciptaan teknologi. Ini telah menambah lagi perkembangan ekonomi kapitalisme di England. Kemudahan pengangkutan yang pesat, sama ada jaringan jalan raya, jalan kereta api, telah membolehkan pertumbuhan bandar melalui pertambahan penduduk kerana mudah bagi mereka untuk bergerak. Itu dipanggil mobility sosial, berlaku dengan cepat dan menggalakkan penghijrahan penduduk daripada luar bandar ke bandar ataupun dari tempat-tempat lain di luar England seperti daripada negara-negara Eropah yang lain, telah menyebabkan berlakunya pertambahan penduduk di England. Pertambahan ini sangat penting sebab dia membawa kepada dua perkara. Pertama, dia memberi pasaran baru kepada barangan-barangan kilang di England, dan juga memberikan pasaran kepada barangan makanan yang dihasilkan oleh sektor pertanian. Ini adalah dua perkara penting yang menyebabkan kegiatan ekonomi kapitalis di England berkembang seiring dengan kemajuan yang dicapai dalam sektor pertanian, dalam sektor industri dan juga kegiatan-kegiatan perniagaan yang lain. Perkara keempat yang kita boleh kaitkan dengan perkembangan kegiatan ekonomi kapitalisme di England adalah berkaitan langsung dengan perkembangan perdagangan antarabangsa. Perdagangan antarabangsa ini adalah satu kegiatan perdagangan yang melibatkan negara dengan negara yang lain. Contoh England dengan negara-negara lain di luar daripada England. Termasuklah Amerika, negara-negara Eropah yang lain, serta tanah-tanah jajahan British yang berada di seluruh dunia pada waktu itu. Jadi apa yang dicapai oleh England pada waktu itu disebabkan oleh kemampuan moden mereka, kemajuan yang tinggi dalam sektor industri dan juga pertanian tadi telah membolehkan mereka menjalankan menghasilkan pelbagai jenis barangan, pelbagai jenis inovasi, teknologi baru diperkenalkan. Ini membolehkan mereka pasarkan ke dalam pasaran antarabangsa dan mereka mendapat keuntungan yang maksimum, dan mereka boleh memenuhi permintaan. Itu yang penting. Kilang-kilang pada waktu itu dapat memenuhi permintaan sebab mereka memiliki tenaga buruh yang mencukupi, mereka memiliki teknologi untuk menghasilkan sesuatu barangan, dan mereka boleh menghasilkan sesuatu barangan itu dengan harga yang murah, dengan harga yang dengan kos yang minimum, tetapi keuntungan yang maksimum. Itulah kapitalisme. Perkembangan kegiatan ekonomi kapitalisme di England juga dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh kerajaan sebagai pemerintah pada waktu itu. Dalam ekonomi kapitalisme memang tidak berlaku campur tangan kerajaan dari segi urusan usahawan dalam menjalankan perniagaannya. Tidak berlaku campur tangan. Segala perniagaan itu kalau disah dari segi undang-undang adalah bergantung kepada syarikat tersebut. Syarikat itu akan menentukan hala tuju, menentukan jumlah modal, menentukan dasar-dasarnya. Semua itu penting dalam sistem ekonomi pasaran bebas ataupun laissez-faire. Jadi pada waktu itu kalau kita lihat kerajaan England telah menggunakan duty excise ataupun cukai ataupun tarif yang murah jika menggunakan bahan mentah tempatan misalnya. Ini antara contoh-contoh dasar kerajaan. Kerajaan British juga telah memajukan jaringan-jaringan jalan raya, jalan kereta api, menggunakan tarif-tarif yang rendah bagi menggalakkan pertumbuhan industri di England. Ini adalah perkara penting yang menyebabkan ekonomi kapitalisme itu berkembang di England. Yang di mana kerajaan membiarkan ekonomi itu berkembang mengikut permintaan dan pasaran. Jadi dari segi memperoleh keuntungan itu tidak berlaku dari segi monopoli ataupun campur tangan dari pihak kerajaan. Antara contoh tindakan yang diambil oleh kerajaan ialah
dengan menubuhkan pasukan tentera diraja. Tujuannya adalah untuk menjamin keselamatan pedagang di kawasan perairan, dan juga pedagang-pedagang yang berlayar ke seluruh dunia untuk mendapatkan bahan mentah ataupun menjual pasaran mereka. Biasanya mereka dilindungi oleh kapal-kapal perang British. Itu perkara yang pertama. Kedua, menghapuskan akta yang menyekat kebebasan aktiviti perdagangan. Itu adalah usaha penting yang dibuat oleh kerajaan. Dan satu lagi adalah mengurangkan senarai barang yang dikenakan duti. Ini semua adalah perkara-perkara yang menggalakkan perkembangan kegiatan ekonomi kapitalisme. Satu lagi pelajar, perkembangan ekonomi kapitalisme kita boleh lihat dari segi perkembangan bidang perindustrian. Dalam industri, seperti kata tadi, banyak contoh dah saya beri. Industri berkembang, dia menggalakkan perkembangan ekonomi kapitalisme. Usahawan-usahawan memiliki modal yang mencukupi untuk memajukan sektor perindustrian. Selari dengan perkembangan dalam bidang pertanian, bidang industri juga semakin maju. Sebab hasil-hasil pertanian itu boleh diproses, dikilang, dan juga boleh menghasilkan. Misalnya industri pembuatan ataupun industri memproses hasil-hasil pertanian, misalnya memproses gandum, mengilang gandum ataupun barang-barang hasil pertanian yang lain. Ini semua akan membantu memajukan lagi industri. Di samping itu, industri tekstil, industri pakaian juga berkembang. Industri pakaian itu dibuat dalam kilang, dalam sistem kilang yang besar, dalam bangunan yang sama, menggunakan mesin yang baik, mesin yang dapat memenuhi permintaan, mengurangkan penggunaan tenaga buruh, tetapi dapat menghasilkan hasil yang banyak. Semua ini akan memberi peluangan yang baik dari segi perkembangan industri. Dan satu perkara yang penting dari perkembangan industri adalah mereka memiliki sumber tenaga yang efisien, sumber tenaga yang dapat memberikan keuntungan kepada operasi kilang. Misalnya mereka menggunakan hidro, kuasa hidro ataupun kuasa air dalam mesin-mesin yang digunakan di dalam kilang. Ini semua menjadikan industri itu berkembang dengan baik. Dan satu lagi, mereka juga memiliki bahan api ataupun bahan mentah yang lain, seperti England kaya dengan arang batu, dan kemudian mereka juga memiliki jumlah besi yang banyak, yang bolehkan mereka membina jentera, mesin, dan barang-barang lain yang berasaskan pada besi. Perkembangan ekonomi kapitalisme akibat daripada kemajuan yang dicapai dalam bidang industri juga berkaitan dengan kaedah menghasilkan keluli. Keluli ada satu penemuan yang penting. Jadi kaedah untuk menghasilkan keluli melalui pelbagai inovasi, ciptaan-ciptaan baru yang dibuat oleh warga-warga orang-orang Inggeris sendiri, telah memudahkan perkembangan kegiatan ekonomi kapitalisme. Misalnya dari segi sistem untuk mengekstrak biji besi untuk menghasilkan keluri. Itu satu benda yang penting. Contoh, kemudian berlaku juga perkembangan dalam bidang industri yang telah membawa kepada peningkatan dari segi jumlah keluaran. Pelbagai barangan dihasilkan di kilang. Pelbagai barangan ini membolehkan mereka mengeksport barangan ini luar daripada England. Ini semua membawa kepada keuntungan yang maksimum kepada industri di England, yang menyebabkan mereka menjadi kuasa kapitalisme pada waktu itu. Kesimpulannya daripada tajuk yang saya bentangkan hari ini, perkembangan ekonomi kapitalisme di England. Perkembangan ekonomi kapitalisme di England ini berkaitan dengan kemampuan mereka memiliki modal. Kemampuan mereka memiliki modal. Modal ini diperolehi daripada kemajuan yang dicapai dalam pelbagai bidang, seperti pertanian, industri, pengangkutan, perhubungan. Semua ini membolehkan mereka, begitu juga dengan tanpanya campur tangan kerajaan, membolehkan mereka memaksimumkan keuntungan. Ini yang membolehkan berlakunya perkembangan ekonomi kapitalisme. Kalau kita lihat menjelang tahun 1700, bidang industri berkembang di England, dan ini dibuktikan dengan peningkatan kadar ekspor ke negara-negara lain. Ini sesuatu perkara yang memberi keuntungan kepada negara England, yang menjadi pelopor pada perkembangan ekonomi kapitalisme ini yang berasaskan modal. Kalau kita lihat pada waktu ini, England adalah sebuah kuasa imperialis. Mereka memiliki tanah jajahan. Ini memudahkan mereka untuk memperolehi bahan mentah dan membolehkan mereka memasarkan
barangan kilang mereka ke negara lain dan menjadikan pound sterling sebagai medium pertukaran pada waktu itu. Jadi kekuatan ekonomi England itu berkait rapat dengan perkembangan ekonomi kapitalisme yang berkembang pesat di England pada waktu itu. Okay, jadi jelas kepada kita bahawa matlamat utama kapitalisme iaitu mengaut keuntungan sebanyak mungkin jelas berlaku di England. Okay, jelas berlaku di England dalam perkembangan beberapa sektor ekonomi tadi yang melibatkan pelbagai kaedah, pelbagai cara yang digunakan, termasuk kemajuan yang dicapai dalam bidang industri dan sebagainya, telah membuatkan mereka memperoleh keuntungan yang maksimum. Okay? Jadi jelas bahawa kapitalisme itu adalah modal, yang modal ini dalam pelbagai bentuk. Modal bukan lagi dalam bentuk emas, tapi modal juga merupakan wang, aset-aset, tentera, usahawan itu juga modal, buruh dan tanah yang mereka miliki. Jadi semua perkara ini telah digambling untuk memaksimumkan keuntungan dalam satu sektor ekonomi, dalam satu sistem ekonomi yang kita panggil kapitalisme.